Bismillah, walhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baiklah, insyaAllah hari ini masuk subjek pendidikan Islam tingkatan 1, tajuk 20, pelajaran 24, iaitu tajuk riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berasal daripada keturunan bangsawan Arab Quraisy, yang mana keturunan bapa dan ibunya bersatu pada datuk baginda bernama Kilab. Boleh lihat di sini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni keturunan sebelah bapa dia Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay dan datuknya Kilab. Dan di sebelah ibunya Aminah, Wahab, Abdul Manaf, Zurah dan Kilab. Sebelum kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 2 tahun selepas kelahiran, baginda dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad yang jauh daripada unsur negatif. Ketika berumur 2 hingga 4 tahun, dada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibedah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ketika berumur 4 hingga 6 tahun, tinggal bersama ibu, baginda dibawa melawat kubur bapanya di Madinah. Ibu baginda meninggal dunia di Abwa dalam perjalanan pulang ke Mekah. Ketika berusia 6 hingga 8 tahun, baginda dipelihara oleh datuk baginda, iaitu Abdul Muttalib, sehingga datuk baginda meninggal. Kemudian baginda tinggal bersama bapa saudaranya, iaitu Abu Talib. Ketika berusia 12 tahun, baginda mengikut Abu Talib sehingga ke Syam. Di pertengahan jalan, Abu Talib mendapat nasihat daripada Buhairah Ar-Rahib ketika di bandar Busra, sempadan Syam, supaya membawa pulang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Mekah, kerana bimbang baginda akan dibunuh oleh orang Yahudi. Ketika berumur 20 tahun, baginda bersama-sama bapa saudara baginda menyaksikan Hilful Fudul, yakni perjanjian untuk membela orang yang teraniaya dalam perniagaan. Baginda juga mengembala kambing bersama-sama dengan saudara Suswan di perkampungan Bani Sa'ad, kemudian di Mekah. Iktibar yang boleh kita ambil, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan yang mencabar sebagai persediaan untuk dilantik menjadi rasul yang agung. Ketika berumur 25 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdagang ke Syam. Baginda membawa barang dagangan Sayyidatina Khadijah ke Syam dengan dibantu oleh Maisarah. Baginda menjalankan perniagaan dengan penuh jujur dan amanah. Baginda membawa pulang keuntungan yang lumayan berkat ketekunan dan kemahiran baginda berniaga. Iktibar yang boleh kita ambil, sifat kemuliaan yang perlu dicontohi daripada peristiwa ini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunaikan amanah, mendapat kepercayaan masyarakat, mempunyai kerjaya, menjalankan kerja dengan mahir dan bijaksana. Setelah itu berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah ketika berusia 25 tahun, yang mana Sayyidatina Khadijah terpikat dengan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mewakilkan sahabat yang bernama Nafisah binti Munabbih untuk menyatakan hasrat beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghantar pinangan melalui bapa saudaranya yang bernama Amru bin Asad. Hasil perkahwinan mereka dikurniakan 6 orang cahaya mata. Iktibar yang dapat kita ambil, antara akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menarik perhatian Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha termasuklah bersifat jujur, menghormati keluarga,
menjaga adab dan batas pergaulan. Ketika berusia 35 tahun, peristiwa peletakan Hajarul Aswad. Di mana ketika di Mekah dilanda banjir besar hingga meruntuhkan dinding Kaabah. Berlaku perebutan antara kabilah untuk meletakkan semula Hajarul Aswad di penjuru Kaabah. Namun, Nabi Muhammad SAW telah menyelesaikan pertikaian tersebut dengan bijak dan baik serta disenangi oleh semua pihak. Selepas kerasulan Nabi Muhammad SAW ketika berusia 40 tahun, yang mana Nabi SAW menerima wahyu yang pertama, era kerasulan Nabi Muhammad SAW bermula ketika baginda berusia 40 tahun. Baginda suka bersendirian di Gua Hira untuk beribadah dan memikirkan tentang kaumnya. Suatu hari, baginda didatangi malaikat Jibril alaihissalam. Baginda menerima perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan tugas dan dakwah dengan gigih dan sabar. Dakwah yang disampaikan mendapat sambutan dan ada juga yang menentangnya. Iktibar yang kita dapat ambil, pengajaran yang dapat diambil daripada kisah ini ialah Nabi Muhammad SAW tidak suka dengan kesesatan masyarakat. Beribadat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon petunjuk, menunaikan amanah untuk menyampaikan dakwah, bersabar dan istiqamah untuk menyampaikan dakwah. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ketika Nabi Muhammad SAW berusia 51 tahun. Yang mana ketika itu kematian isteri baginda Sayyidatina Khadijah dan bapa saudaranya baginda Abu Talib telah membuat baginda berduka cita. Kedukaan ini terubat apabila baginda dibawa mengembara menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kronologi ringkas peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi Muhammad SAW dibawa pada waktu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Dalam perjalanan, baginda ditunjukkan dengan pelbagai gambaran yang akan berlaku kepada umat baginda. Baginda menjadi imam solat kepada para nabi di Masjidil Aqsa. Seterusnya baginda SAW dibawa Mi'raj, merentas 7 lapisan langit sehingga ke Sidratul Muntaha. Baginda menghadap Allah Subhanahu wa taala dan menerima kefarduan salat 5 waktu. Baginda turun ke Mekah sebelum subuh dan menceritakan pengalaman baginda kepada penduduk Mekah. Hijrah ke Madinah dan pembentukan negara Islam. Ketika itu Nabi berusia 53 tahun. Orang kafir Mekah bertindak menghalang dakwah Nabi Muhammad SAW. Baginda mendapat perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW membina pemerintahan yang berteraskan wahyu. Antara yang dilakukan baginda ialah yang pertama membina Masjid Nabawi, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar, menggubal piagam Madinah. Dalam membentuk tamadun yang unggul, baginda menghadapi tentangan musuh bersama-sama kaum Muhajirin dan Ansar dengan semangat juang yang tinggi. Jasa Rasulullah SAW membina masyarakat bersatu padu, mempertahankan negara, membentuk umat yang patuh dan sanggup berkorban demi kesucian Islam, menjadikan masjid sebagai pusat pemerintahan dan pusat kemasyarakatan di samping tempat ibadat, menjadikan Madinah negara terunggul dan menjadi contoh tamadun yang gemilang sehingga dikenali sebagai Al-Madinah Al-Munawwarah yang berarti kota yang bercahaya. Kewafatan Rasulullah SAW ketika berusia 63 tahun. Pada waktu duha, hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, baginda SAW dijemput kembali menemui penciptanya. Jasad baginda yang mulia dimakamkan di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sekian, terima kasih.